bincangkan sifat isti'la. Ya, sifat isti'la. Baik, jadi pada hari ini kita nak sambung dengan istifal. Isti'la ni maka lawannya istifal. Ni ya, fokus kita pada hari ini insya-Allah. Baik. Jadi kalau kita tengok pada minggu lepas kita bincang isti'la. Isti'la dia punya penekanan dia, aspeknya adalah berkaitan dengan tekanan suara dan posisi lidah. Suara kita naik ke atas. Ya? Kita punya lidah kan, maka bila kita sebut huruf-huruf isti'la, suara kita naik ke atas, naik ke bahagian langit-langit ke atas. Dan juga kita punya lidah pun, pangkal lidah itu juga akan naik ke atas. Maka dia menghasilkan bunyi yang tebal. Itu kesan dia, menghasilkan bunyi yang tebal. Ya, tebal ni istilahnya adalah tafkhim. Bunyi yang tebal ni maka namanya tafkhim. Ya, sebagai contoh huruf ta, at, qaf, aq, kan dia bunyi tebal. Itu namanya tafkhim. Nanti ni ada satu CD yang khusus kita akan bincang nanti, tafkhim. Ya. Okey, jadi ada 7 huruf khassu dhaghtin qiz. 7 huruf ni adalah huruf-huruf isti'la yang bunyinya tebal. Akh, dia bukan akh, kan? As, ad, kan? Aq dengan az. Ini semua ni huruf isti'la. Baik. Jadi lawan kepada isti'la adalah istifal, yang kita nak bincang insya-Allah pada pagi ini. Baik ya. Istifal. Okey, aspeknya samalah sebab apa dia lawan kepada isti'la. Jadi kita masih dalam aspek yang sama, tekanan suara dan posisi lidah. Ya, kalau isti'la, suara kita naik ke langit-langit, maka istifal, suara kita adalah dia mendatar, dia rendah, tak naik. Posisi lidah kita adalah mendatar. Ya, mendatar posisi lidah kita. Okey. Dari segi bahasa, istifal ni maksudnya adalah menurun ataupun rendah. Suara yang rendah, suara yang menurun. Jadi bila kita sebut huruf tu, kan, dia punya keluar itu turun, bukan naik atas. Kalau isti'la, bila kita sebut huruf, kan, kita punya suara kita dia akan tertekan ke atas. Kan, tertekan ke atas. Kalau istifal ni, suara kita menurun je. Okay? Sebagai contoh, at. Adakah kita boleh rasa tak dia naik? Tak, dia akan turun saja. At, kan? At. As. Okay? Dia biasa saja. As, kan? As. Af. Kita punya af. Dia bukan af. Tak, dia af. Jadi, itu maksud dia, menurun dan ataupun rendah. Baik. Menurut istilah tajwid, maksud istifal adalah, tengok ya, inkhifadil lisani ila qa'il fammi
au hanakil asfali inda nutqi bil harfi. Jadi kita terjemahkan dalam bahasa yang paling mudah, tidak terangkat pangkal lidah ketika menyebut huruf-huruf hijaiyah. Maksudnya adalah dekat sini ya, membunyikan huruf dengan menurunkan pangkal lidah ke dasar lidah sehingga bunyi huruf menjadi rendah, nipis dan ringan. Ini namanya, sifatnya adalah, siapa tahu? Kalau tebal tadi isti'la, dia tafkhim. Kalau kita bunyi dengan nipis apa? Kalau kita bunyi, ya? Tarqiq. Tarqiq. Okey, Tarqiq. Nanti insya-Allah ada satu siri khas kita bincang tafkhim dengan tarqiq. Kalau bincang hari ni takut nanti kita dah confuse. Okey, jadi istifal maka kita bunyinya dengan bunyi tarqiq, iaitu bunyi yang nipis, ya. Bunyi yang nipis, bunyi yang ringan, bunyi yang rendah. Ini namanya tarqiq. Okey, baik. Ada berapa huruf? Huruf hijaiyah ada setengah ulama tajwid kata ada 29. Ada setengah kata ada 28. Ya, tak ada masalah yang tu. Itu perbezaan pandangan. Okey, kalau kita ambil 29, tolak 7 yang sifatnya adalah isti'la, maka ada baki lagi 22. 22 ini hukumnya adalah istifal. Dan para ulama tajwid telah membuatkan bait syair untuk kita hafal. Itulah bait dia. Sabata izzu man yujawwidu harfahu in salla syaka. Jadi kalau nak hafal yang ni panjang, hafallah yang pendek ni. Secara otomatik, selain daripada khussi, ghatin, qiz, selain daripada ni, hukumnya adalah istifal. Baik. Okey, kita bagi satu tips. Ini ya, macam mana nak baca huruf-huruf yang sifatnya istifal. Jadi kita kata ni baca dengan rendah ataupun dengan nipis, itu namanya tarqiq. Okey, para ulama ataupun tuan-tuan guru kita dulu dia ajar kita bila nak bunyikan huruf istifal ni, biasanya kita dengan melebarkan lidah ataupun dengan senyum. Mudah aja. Kan? Contoh as kan kita buka kita punya bahagian, kita punya bibir kita ni, as kita kembangkan dia. Bukan tutup, buka dia kan. Az kan buka. An, ai, aj, au, ad, kan, ar, af, kan, ya. Ini ya, itu caranya lah. Jadi kalau orang yang dia sebut huruf-huruf yang bersifat dengan istifal ni, dia tutup kan, dia punya mulut dia tu tak buka kan, maka tak jadilah. Dia baca sebutannya dengan mudah saja kan, al, as, ash, bukan ash. Setengah orang dia kata ash ni kena tebal ni kan, ash tak, ashhadu. Tapi dalam semasa kita baca semasa baca tahiyat kan, ataupun lafaz syahadah, ramai yang salah. Dia kata asyhadu.
bukan asyhadu. Shin itu bertanda mati. Ashhadu. Ashhadu. Ash. Kan? Kita buka kita punya bibir. As. Al. Ak. Itu antara tips untuk kita sebut huruf-huruf istifal. Baik, kita tengok beberapa contoh yang sempat saya sediakanlah. Okey, huruf sa. Okey, huruf sa. Sabitun. Sa. Kan kita buka bibir kan? Sa. Asqalaha. Yang nampak jelas, kita matikan huruf ni. Asqalaha. Kemudian abqa. Dia sebut mudah aja. Abqa. Kita nampak kita boleh rasakan suara kita tu dia keluar ke bawah. Abqa. Bukan bukan. Abqa. Relax kan? Atqa. A'lamu. Lagi. Azwajan. Am lahum. Kita baca dengan bacaan yang mudah kan? An'amta. Aymanu. Huruf ya. Huruf jim. Ajsamuhum. Ajsamuhum. Waw. Auha. Dal. Adna. Yang ni semua ni insya-Allah istifal saya yakin tak ada masalah. Ya, kita boleh sebut. Ahmadu. Lagi huruf ra. Arsala. Yang ni insya-Allah saya akan cuba bincang kalau ada masa besok pagi. Macam mana nak sebut ra ni? Arsala. Afwaja. Mudah aja. Ahda. Sebab tu kita kena tengok tengok huruf ni selain daripada sifat istifal isti'la, kena tengok juga dia syiddah ataupun rakhawah. Afwaja dia adalah rakhawah. Kemudian dia adalah istifal. Kena campur tu. Afwaja. Ha pun rakhawah dan juga istifal. Ahda. Ya. Kemudian ya'kulu. Ni untuk hamzah. Ya'kulu. Kemudian huruf zal. Azkurkum. Lagi sin. Asfala. Ya, huruf lam. Alsinatuhum. Huruf shin. Ashtata. InsyaAllah saya yakin sifat-sifat huruf yang bersifat istifal ni sama ada mungkin kita dah veteran ke sebagainya, insyaAllah mudah. Tapi yang payah sikit tu isti'la. Sebab dia kena bunyi tebal. Yang tu kena biasakan lidah lah. Kemudian aksara. Mudah aja. Aksara. Ya. Ini berkenaan dengan sifat huruf istifal. InsyaAllah satu sifat yang mudah untuk kita sebut. Baik. Ya, ada apa-apa soalan sebelum kita tamatkan berkenaan dengan istifal? Ustaz? Ya.
Ustaz kata nak bincangkan huruf ra esok. Bermaksud huruf ra ni ada masa baca tebal, ada masa baca nipis ya Ustaz? Dia ada kaedah yang tersendiri berkenaan dengan ra ni. Special sikit. Sebab tu saya nak bincang besok insya-Allah sebutan huruf ra. Kan? Ra. Jangan baca ra pula kan. Ada baca rasul, dia rasul. Rasul, kalau dia baris di bawah macam mana, kalau dia baris di hadapan macam mana, itu. Sebab apa tingkatan dia tu, dia ada beberapa tingkatan. Itu insya-Allah ya. Kalau sempat insya-Allah kita akan bincang tentang istimewa sebutan ra ni. Insya-Allah besok ada. Baik, ada lagi yang lain-lain? Ya. Jadi selepas daripada isti'la dan istifal, okey, kita akan bincang pula itbaq dengan infitah. Itbaq dengan infitah. Jadi bila kita dah baca dah bincang ketiga-tiga jenis ni yang berlawanan ni, semasa kita baca cuba kita aplikasikan. Hamas dengan jahar. Macam mana? Kan syiddah, bainiyah, rakhawa. Hari ni isti'la, istifal. InsyaAllah. Baik. Tengok tak ada soalan dekat bahagian chat pun tak ada soalan. Baik. Sifat istifal ya. Semalam kita dah sebut mengenai sifat istifal ni dia lawan kepada isti'la. Ya, sifat istifal seperti yang kita sebut semalam, dia adalah sifat tentang tekanan suara dan posisi lidah. Tekanan suara kita adalah rendah. Bila kita sebut huruf-huruf yang sifatnya istifal, maka dia akan turun ke bawah. Kalau isti'la, suara kita akan naik ke atas, naik ke langit-langit. Sebab tu dia akan bunyi dia macam bunyi bulat. Dia macam bunyi bulat. Sebagai contoh kan, huruf isti'la ni kan, o. Kita rasa seolah-olah kita kata di bahagian dalam mulut kita ni dia macam bulat. To kan, qa, za. Dia macam ada huruf o dalam tu. Sebab apa? Sebab kita punya suara kita naik ke atas dan juga di bahagian pangkal lidah kita tolak dia ke atas. Itu kesan dia lah. Sementara istifal, suara kita akan turun ke bawah dan posisi lidah kita adalah mendatar. Maka dia bunyi yang macam biasalah. Dia bunyi nipis dan dia bunyi macam kita kata dalam keadaan yang tenang, ya, tipis, ringan dan rendah. Sebagai contoh, sa, dia bunyi nipis, ringan, kan? Ataupun ab. Dia biasa saja. Ab, at, az, am, an, ai. Dia bunyi nipis, dia bunyi ringan, bunyi rendah. Untuk istifal ada 22 huruf. Jadi seperti biasa, tips yang paling mudah adalah kita hafal huruf yang sifatnya sedikit, isti'la. Maka selain daripada isti'la, dia adalah istifal. Sebab isti'la hanya ada 7. Hafal yang 7 ni, selain 7, dia adalah istifal. Baik. Fokus kita pada pagi ni adalah huruf ra. Ra ni huruf yang istimewa, sangat istimewa. Dia berada dari segi sifatnya adalah istifal. Tapi macam mana cara nak membaca huruf ra yang betul?
Okey, insya-Allah kita cuba bincang pada pagi ni dalam mungkin 5 ataupun 10 minit. Baik, huruf ra. Ingat ya, ra dia tak termasuk dalam isti'la. Ra sifatnya istifal. Istifal ni kita baca yang rendah, yang nipis, mudah. Okey? Baik. Ni kita nak bincang pada pagi ni. Huruf ra. Baik, sebelum kita bincang tentang cara bacaan, okey, kita ulang balik sedikit mengenai makhraj. Tempat keluar huruf ra. Okey, tempat keluar huruf ra adalah pada bahagian lidah. Disebut sebagai lisan, lidah. Dia makhraj huruf ni ada 5. Salah satunya adalah lisan. Ya, ini tempat keluar dia. Jadi, apabila nak sebut huruf ra, bahagian hujung lidah kita, dia kena sentuh gusi hadapan bahagian atas. Cuba sebut ra. Ada tak? Kita punya lidah kita naik ke atas dan dia kena bahagian gusi hadapan. Ra. Kalau tak kena, tak sampai dia punya taraf dia lagi. Ra. Baik, ya. Di bahagian atas gusi hadapan ni, dia ada 3 huruf yang makhrajnya sama. Okey, ya. Saya umpamakan, mungkin kalau tengok saya punya tangan, okey. Ni kita katakan bahagian gusi atas, di sini gigi, kan? Maka dia ada 3 huruf dekat sini. 3 huruf yang kita sebut. 3 makhraj dia. Yang di depan gusi ni adalah huruf nun. Di tengah huruf lam. Dan di bahagian belakang adalah huruf ra. Tapi dia dekat-dekat lah. Nun, lam, ra. Jadi masa kita sebut, kita punya lidah, hujung lidah dia akan sentuh di sini. An, al dengan ar. An, al, ar. Ni kita ibaratkan sebagai kita punya gusi, bahagian hadapan atas. Ya, itu makhraj huruf ra. Ya. Baik. Sekarang kita pergi kepada cara baca. Saya sebut tadi istimewa, dalam banyak-banyak huruf hijaiyah ni, ra ni istimewa sebab dia ada 2 cara baca. Yang pertama disebut sebagai tafkhim. Ya. Tafkhim ni maksudnya adalah tebal. Dan yang kedua adalah baca dengan tarqiq, nipis. Ya, huruf ra ada 2 jenis baca. Ini istimewa dia. Satu kita baca dengan tebal, ataupun dalam bahasa Arabnya disebut sebagai tafkhim, dan satu lagi baca dengan nipis, tarqiq. Baik. Nak baca huruf ra, dia ada 3 keadaan. Ya, ada 3 keadaan. Baik. Keadaan yang pertama, untuk membaca huruf ra ada 3 keadaan. Keadaan yang pertama adalah apabila huruf ra sendiri dia berbaris. Pada huruf ra itu dia berbaris. Tengok ya. Okey. Pada huruf ra dia tanda baris. Okey ya. Ra yang berbaris fathah. Saya lebih selesa menggunakan menggunakan perkataan fathah, kasrah, dhammah. Sebab dulu masa belajar Quran, masa kecil-kecil dulu kita belajar muqaddam, kita kena mengeja alif fathah a, kan? Alif kasrah i, kita pakai fathah, kasrah, dhammah. Tapi zaman sekarang ni dia tak guna fathah dah. Dia guna atas, bawah, depan. Tu kadang-kadang memang dia bertukar. Ya.
Sebab dah lama kita gunakan fathah, kasrah, dhammah. Okey. Jadi kita balik-balik. Okey, yang pertama cara baca kita melihat kepada baris di huruf ra. Okey. Kalau ra dia berbaris fathah, berbaris atas ataupun berbaris dhammah hadapan, maka dibaca dengan tafkhim, tebal. Okay. Sekiranya huruf ra berbaris kasrah, maka dibaca dengan tarqiq, nipis. Yang ni dulu kena cuba kita kuasai. Okay, kita ambil contoh. Ra yang berbaris di atas, fathah, dalam surah Al-Fatihah. Si, ya. Sira, ra tebal kan? Sirata, sirata, ra kan? Sirata. Tak boleh baca sirata, tak boleh. Sebab ra ni dia berbaris fathah. Baris atas, maka kena tebal. Sirata. Ya, sirata, ra, ra. Ra, ta. Satu. Sama juga kalau ra berbaris di hadapan, berbaris dhammah di sini. Sayughfaru, ru. Sayughfaru. Ya, sayughfaru. Okey. Tapi kalau ra berbaris di bawah, kita baca dengan nipis, ri. La sari'u, ri kan? La sari'u, ri'u. Jangan pandai-pandai nak baca tebal. La sari kan? Itu tak tahulah mana dia belajar kan? Ri. Kadang-kadang kita dengar ada orang cakap kan ri kan? La sari, la sari'u. Ra tu dibaca nipis, bukan la sari kan? Bukan. La sari'u. Okey, baik. Ya, boleh ya? Kalau huruf ra dia sendiri berbaris fathah, baris di atas, ataupun berbaris dhammah, berbaris di hadapan, kena baca dengan tebal, tafkhim. Dan kalau ra itu berbaris kasrah di bawah, dibaca dengan tarqiq, nipis. Okay, satu. Yang kedua adalah ra yang bertanda sukun. Ini menarik ni. Ya, huruf ra dia bertanda sukun, bertanda mati. Macam mana cara nak baca dia? Baik. Kena tengok kepada huruf sebelumnya. Lihat kepada huruf sebelum ra mati tu. Huruf dan tanda. Tanda ataupun baris sebelumnya. Okey, kalau tengok yang pertama ni kan, ni ra mati. Sebelumnya huruf hamzah dia berbaris di atas. Maka kena baca tebal. Ar. Ataupun sebelum ra mati ni, huruf itu berbaris dhammah di hadapan. Kena baca tebal. Ar dengan ur. Ar, ur. Tebal. Baca dengan tafkhim. Baca dengan tafkhim. Tebal. Ar. Tak boleh kata ar. Kan? Ar. A-R. Kan? A-R. Dia ar. Mungkin dalam bahasa Melayu tak kisahlah. Dia bahasa Arab, baca Quran, ar. Tebal ar. Ataupun baris di hadapan, kemudian jumpa dengan ra bertanda mati, ur. Okey, contoh. Ya, dekat sini. Amar tuka, mar. Mar. Dia bukan mar.
amartuka tak jadi. Ya, kalau kita baca amartuka tak betul dari segi sifat dia. Dia amar, tebal ya. Amartuka. Okay. Sama juga dengan qaryah. Bukan qaryah. Lebih-lebih lagi hari ni bila qaryah ni dah di Melayu kan kita kata karyah. Lagilah haru kan. Karyah. Bukan karyah, dia qaryah. Qaryah, tebal. Qaryah. Qaryata, bukan qaryata. Ro tu ditebalkan. Kemudian ursila. Tebal ya? Ursila. Ro tu ditebalkan. Ursila. Okey. Yang menjadi persoalan kat sini adalah macam mana kalau sebelum ro ni mati, hurufnya berbaris di bawah. Kalau berbaris di atas, fathah dengan dhammah, insya-Allah kita boleh ingat. Baik. Sebelum huruf ro mati, dia berbaris di bawah. Contohnya kat sini, ya, hamzah ni berbaris di bawah. Baik. Kalau kita jumpa macam ni, ni kena ingat betul-betul. Sebab ramai yang buat salah. Kan? Dia ada dua jenis bacaan. Tebal dan nipis. Okey. Dia punya kaedah dia apa? Ya, tuan-tuan dan puan, ini kaedah yang saya dah letakkan kat sini. Ini kaedah paling penting. Lihat huruf selepasnya. Okey. Apa ni saya ulang ya. Sekiranya huruf ro berbaris mati, kemudian huruf sebelum ro berbaris mati ni berbaris di bawah, kita kena tambah satu lagi, tengok pula huruf selepas huruf ro. Okey. Kalau sekiranya selepas huruf ro adalah huruf isti'la, huruf yang kena baca dengan tebal, maka ro ini dibaca dengan tebal. Dengan syarat dia berlaku dalam satu kalimah. Boleh dapat tak yang ni? Okey, contoh. Ini saya bagi contoh. Okey, ro ini bertanda mati. Okey, sebelum ro huruf mim. Mim ini barisnya di bawah. Okey, ya. Kalau kita jumpa macam ni, sebelum ro ada huruf yang bertanda baris bawah, kita kena tengok selepas ro, huruf selepas ro. Okey. Selepas ro, hurufnya adalah huruf sad. Sad adalah isti'la. Huruf sad adalah huruf isti'la, tebal. Maka ro ini kena baca tebal. Mir sada. Tak boleh baca mir sada, salah. Dia mir sada, ro ni ditebalkan. Syaratnya dalam satu kalimah. Ni dalam satu kalimah. Okey. Apa jadi kalau berlaku dalam dua kalimah? Sebagai contoh kat sini, fasbir sabra. Ni satu kalimah. Ini satu kalimah. Ro bertanda mati. Ro ni bertanda mati. Sebelum ro ada huruf ba. Ba ni baris di bawah. Kemudian kita selepas ro ada huruf sad. Sad ni huruf isti'la. Kan? Sepatutnya ro ni kena baca tebal. Sebab selepas ro mati ni jumpa huruf sad. Tapi tak boleh baca tebal untuk ni.
dia kena baca dengan nipis. Ya, baca dengan tarqiq. Sebab apa? Sebab dia berlaku ni dalam 2 kalimah. Fasbir 1 kalimah, sabra 1 kalimah. Maka bir ni dibaca nipis. Fasbir, fasbir, sabra, bir ni nipis. Tadi baca fasbir, sabra, tak boleh. Bir, sabra. Sebab dia dalam 2 kalimah. Kena baca tebal ni kalau berlaku dalam 1 kalimah. Mir, soda. Tak boleh baca mir, soda, salah. Dia mir, soda. Boleh dapat tak? Ini cerita satu huruf je ni, huruf ra je. Okey. Sekiranya huruf ra mati, sebelum ra mati ada huruf yang berbaris di bawah, kan? Maka tengok pula selepas huruf itu. Kalau dia selepas ra mati ni hurufnya huruf istifal. Fa ni istifal. Maka ra ni dibaca nipis. Mir, faqa. Tak boleh baca mir, faqa, salah. Jadi untuk yang ra mati, huruf sebelumnya bertanda kasrah, baris di bawah, kena lihat kepada huruf selepas ra mati itu. Kalau selepas ra mati dia huruf isti'la, maka ra tu dia baca tebal. Mir, soda. Okey, kalau selepas ra mati hurufnya huruf istifal, maka ra tu dia baca tarqiq, nipis. Mir, faqa. Okey, contoh yang kedua ni. Naghfir lakum, bukan fir, kan? Fir. Naghfir lakum. Sebab selepas ra mati ada huruf lam. Lam sifatnya adalah istifal. Maka ra ni dibaca nipis. Boleh tuan-tuan dan puan-puan? Ada satu lagi jenis, saya rasa yang satu ni kita sambung pada masa lain ni. Kalau dia bertanda tasydid pula. Ra ni bertanda tasydid. Macam mana pula nak baca dia? Okey, tadi yang pertama ra ni berbaris, ni fathah, kemudian kasrah, dhammah. Kemudian kita bincang yang kedua, ra yang bertanda mati. Yang kat sini. Saya rasa yang ramai di kalangan kita yang belum pernah jumpa adalah isu ini. Ra bertanda mati, sebelumnya huruf itu berbaris di bawah. Yang ni ramai yang mungkin tak sempat untuk mendalami, menguasai ilmu ini. InsyaAllah mudah-mudahan secara ringkas kita belajar ni, kita dapat menambah baik bacaan kita.